TV KPM. Didik TV KPM. Kedah, Perlis, Sarawak, Pahang, Johor, ada Melaka, Selangor. Apa yang Nisa khusyuk sangat tengok tu? Cikgu Asfalila, Nisa tengah tengok peta negara Malaysia, tengok negeri-negeri dalam Malaysia. Nisa lahir dari negeri mana? Oh, kalau saya lahir di negeri Pahang, cikgu. Cikgu, saya sebenarnya tertanya-tanya dari tadi. Bila saya baca nama-nama negeri-negeri ni, mana agaknya nama-nama negeri ni dapat nama Perlis, Kelantan, Terengganu ni. Saya tertanya-tanya, macam mana asal-usul dia? Pahang, Kedah. Saya tak tahu ya, cikgu. Okey, betul Nisa nak tahu? Okey, Nak tahu? kalau Nisa nak tahu, jom masuk kelas saya hari ini. Boleh cikgu. Okey, jom. Saya nak bawa ni boleh? Okey, boleh? Boleh. Saya angkat jap. Boleh? Jom cikgu tolong. Jom. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Nisa harapkan murid-murid di rumah semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan bersedia untuk sesi kali ini. Saya Nisa akan menemani murid-murid semua bagi mata pelajaran sejarah slot tahap 2 topik tahun 6. Agak-agaknya apa kaitan dengan situasi Nisa dan Cikgu Asfalila sebentar tadi dengan apa yang kita nak belajar hari ini? Itu kita kena tanya cikgu kita hari ini, iaitu Cikgu Asfalila. Apa khabar cikgu? Khabar baik Nisa. Terima apa khabar? kasih. Saya sihat cikgu, bersemangat dan bersedia. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Cikgu, apa sebenarnya tajuk kita pada hari ini cikgu? Nak belajar apa ni sebenarnya ni? Apa yang akan kita belajar hari ini Nisa, dia sangat menarik ya. Tajuk tentang negeri-negeri di Malaysia. Wah, negeri-negeri di Malaysia. Tapi kita tak berdua sahaja kan cikgu? Betul. Siapa yang ada dengan kita pada hari ini? Okey, baiklah. Siapa yang ada dengan kita hari ini? Jom sama-sama kita berkenalan dengan murid-murid yang dah bersedia di talian. Mana murid-murid? Hai. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Hari ini Nisa, kita ada murid daripada negeri yang berbeza. Wah, baik. Okey. Baik, saya kenalkan yang pertama, kita ada adik Nur Zairin Zarisa binti Muhammad Zaidi dari SK Penggu, Pasir Mas, Kelantan. Hai adik Zairin Zarisa. Zairin Zarisa. Okey, seterusnya kita ada Darwisha Dahia binti Nur Azlan Shah dari SK Sungkai Perak. Ya? Hai Darwisha. Hai Darwisha. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami dari Sungkai Perak. Ya, dari Sungkai Perak. Seterusnya kita ada adik Raja Nur Adelina Syaida binti Raja Azwan dari SK Tanah Putih, Pekan Pahang. Hai Adelina. Hai Adelina. Hai. Diharapkan bersedia ya. Ya, baik. Okey, dan seterusnya kita ada Muhammad Rifhan Nuaim bin Hamid dari SK Bukit Sentosa, Rawang, Selangor. Hai Rifhan. Terima kasih murid-murid semua sudi bersama-sama dengan kami dan murid-murid di rumah pun nampaknya sudah bersedia cikgu. Jom kita teruskan. Boleh Nisa. Okey, baiklah, apa yang akan kita belajar hari ini ialah tentang negeri-negeri di Malaysia Nisa. Okey, dan kita akan mengenali nama negeri-negeri di Malaysia. Baik. Dan seterusnya kita akan sama-sama menamakan ketua negeri-negeri di Malaysia. Okey, apa yang akan kita cuba capai juga dalam kelas kita pada hari ini ialah untuk sama-sama kita dapat menyatakan kepentingan taat setia dan menghormati ketua negeri. Baik. Okey, baiklah. Kita ada berapa negeri semuanya dalam Malaysia cikgu? Okey, kalau Nisa tengok peta kan di sebelah Nisa tu, kita ada 13 buah negeri. Baik. Okey, dan juga wilayah persekutuan. Kan kita pergi ke selatan dulu. Baik. Okey, yang paling selatan di ujung tu kita ada Johor. Seterusnya Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis,
kan, okay, di bahagian utara, dan juga kita ke pantai timur, Nisa. Okay, Di kita ada pantai timur. Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Baik. Dan di sebelah Malaysia Timur kita ada Sarawak dan Sabah. Tetapi kita bukan saja ada 13 buah negeri. Ya. Kan tadi saya cakap kita ada wilayah persekutuan. Okey, di Malaysia kita ada 3 wilayah persekutuan. Baik. Iaitu wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Labuan dan juga wilayah persekutuan Putrajaya. Wah, tak sabarnya saya nak belajar tentang semua negeri ni. Maklumlah tadi saya tertanya-tanya cikgu, bagaimana negeri-negeri ni mendapatkan nama? Saya nak tanyalah murid-murid atas talian, adakah anda sudah bersedia? Kalau murid-murid dah bersedia, boleh tak buat macam ni? Semua buat macam ni, yang di rumah pun boleh buat macam ni. Ya, mereka sudah bersedia lah cikgu. Saya pun dah bersedia, bersemangat dan tak sabar-sabar. Saya nak tahu dengan lebih lanjut tentang negeri kelahiran saya dan mungkin negeri-negeri lain. Boleh cikgu? Ya, boleh. Negeri kelahiran saya juga ada di situ. Di mana cikgu? Johor. Di Johor. Ya, Baiklah. okey. Nampaknya murid-murid rumah dah bersedia. Kita nak beri mereka sedikit waktu lagi untuk bersedia. Jom kita rehat sama-sama dan jangan lupa untuk kembali selepas ini di Didik TV KPM. Jumpa. Remaja digital, remaja zaman kini. Memerlukan penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian. Remaja digital perlu mengamalkan gaya hidup sihat selari dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Media massa merupakan tempat untuk menyampaikan maklumat secara efisien dan berkesan. Namun begitu, terdapat beberapa isu yang timbul seperti remaja yang cenderung menyebarkan maklumat palsu mengenai kesihatan dan perubatan. Pihak kerajaan perlu menguatkuasakan akta dan memperbanyakkan iklan di media massa mengenai keburukan penyebaran maklumat palsu mengenai perubatan. Remaja kini mudah menyalahgunakan substan seperti merokok, mengisap dadah dan mengisap vape. Perkara ini mendatangkan pelbagai kesan negatif kepada kesihatan seperti penyakit kanser dan ketagihan. Pihak berkuasa perlu menjelaskan keburukan penyalahgunaan substan seperti rokok, dadah dan vape kepada orang ramai melalui media massa elektronik. Remaja sering menghabiskan masa mereka dengan perkara yang tidak berfaedah seperti sentiasa bermain permainan video sehingga menyebabkan tidak cukup tidur. Perkara ini boleh membawa kepada insomnia dan tekanan darah tinggi. Remaja perlu menggunakan teknologi ke arah kebaikan dengan menjadikan aplikasi permainan sebagai satu alat di mana mereka boleh bersenam dan berhibur pada waktu yang sama. Sebagai contoh, menggunakan aplikasi kesihatan. Remaja kini mengalami ketagihan internet dan gadget. Bagi mereka, gadget ialah satu rakan yang menemani mereka ke mana jua. Mereka alpa sehingga pemakanan dan kesihatan terabai. Ibu bapa berperanan mengawal dan memantau penggunaan gadget dan internet anak-anak. Malah, remaja juga perlu tahu membahagikan masa dalam penggunaan internet dan gadget. Remaja digital memperkasakan gaya hidup sihat.
Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bagi tahap 2. Kita hari ini belajar mata pelajaran sejarah dan kita nak lihat apakah maksud-maksud ataupun asal-usul nama-nama di sebalik ni negeri-negeri di Malaysia. Jom kita teruskan. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Baik Nisa, setiap negeri di Malaysia setiap nama negeri di Malaysia ada sejarahnya tersendiri asal-usul bagaimana mendapat nama negeri itu. Macam kita sendiri, nama kita sendiri ada sejarah dia. Macam Nisa kan. Okey, apa sejarah nama Nisa? Wah, kalau nama saya sebenarnya arwah datuk saya ambil dari surah An-Nisa, dari perkataan khairun nisa. Oh, okey, itu sejarah nama Nisa. Okey, baiklah hari ini kita akan tengok sejarah asal usul nama negeri-negeri di Malaysia. Okey, baiklah kita tengok. Untuk negeri yang pertama kita akan lihat negeri Perlis Okay, nama Perlis dipercayai berasal daripada perkataan Siam Prolowi yang bermaksud kelapa hanyut. Baik. Seterusnya versi lain mengatakan nama Perlis juga dikatakan berasal daripada perkataan peroleh yang dikaitkan dengan peristiwa Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II yang telah mengurniakan mandat kepada Raja Said Hussein Jamalulail kerana membantu Perlis menentang Siam. Okey, baiklah seterusnya kita lihat negeri Kedah. Nama Kedah dikatakan berasal daripada perkataan Kedah bermaksud perangkap gajah dan terdapat juga pendapat yang mengatakan nama Kedah daripada perkataan Arab iaitu qadah yang bermakna cawan atau gelas berkaki yang kerap dijual oleh pedagang Arab di alam Melayu satu ketika dulu. Dan tulisan-tulisan Tamil juga ada mencatatkan Kedah sebagai Kadaram atau Kalagam. Baik. Okey. So, dari Kedah seterusnya kita lihat pula asal usul nama negeri Pulau Pinang. Okey. Nama asal Pulau Pinang ialah Pulau K1. Okay, namun begitu Nisa, bagi orang Melayu dari Kedah, mereka menggelarnya Tanjung Penaga. Okay, mereka menggelarkan Tanjung Penaga berdasarkan pokok penaga yang banyak terdapat di pulau itu. Dan nama Pulau Pinang juga dikaitkan dengan buah pinang yang merupakan bahan dagangan penting di negeri itu. Baik. Seterusnya kita pergi ke negeri Perak. Baik, cikgu. Okey. Nama Perak dikatakan bersempena dengan kilatan ikan di dalam air yang berkilau seperti perak. Dan terdapat juga pandangan yang mengaitkan nama Perak dengan warna biji timah putih berkilat yang banyak terdapat di negeri itu. Ini sah? Okey, seterusnya dari Perak kita lihat pula asal usul negeri Selangor. Baik. Okey. Nama Selangor dikatakan bersempena dengan pokok mentagau yang banyak terdapat di Kuala Sungai ketika itu. Dan pedagang yang singgah di Kuala Sungai ini kemudiannya menyebut Kuala Selangau. Akhirnya menjadi Kuala Selangor. Okey. Dan seterusnya nama Selangor juga dikaitkan dengan sejenis serangga iaitu selangur atau sangur yang banyak terdapat di sungai ketika itu. Okay, bila sebut nama Selangor ini dikaitkan dengan sejenis serangga ini ada lagi satu kawasan di Malaysia yang mana menggunakan nama serangga sebagai nama kawasan iaitu Naning. Naning di Melaka kan, yang diletakkan di bawah Majlis Perbandaran Alur Gajah sekarang. Naning tu ialah sejenis serangga penyengat. Serangga macam semut ke cikgu? Serangga macam tebuan tu yang kecil-kecil. Baik. Okey, itu dia. Menarik. Yang berkait dengan nama serangga lah. Selain daripada Selangor, Naning juga merupakan kawasan yang menggunakan nama serangga. Baiklah, seterusnya kita ada Negeri Sembilan. Baik. Kita lihat nama Negeri Sembilan terbentuk daripada gabungan 9 buah luak. Luak ni dalam bahasa Minangkabau ialah sama dengan daerah atau jajahan. Baik. Luak asal pada tahun 1773 iaitu Sungai Ujong, Jelebu, Rembau, Johor, Jelai, Ulu Pahang, Naning, Segamat dan Kelang. Ini dululah pada tahun 1773. Baik. Naning berada dalam bawah Negeri Sembilan.
Dan perkataan negeri dikatakan berasal daripada perkataan nagari dalam dialek Minangkabau yang bermaksud wilayah. Baik. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat pula asal usul nama negeri Melaka. Okey, mengikut sumber Arab, nama Melaka disebut Malakat, yang bermaksud perhimpunan para pedagang. Dan nama Melaka juga, Nisa, dikatakan bersempena dengan nama pokok tempat para mesuara berehat ketika menyaksikan satu peristiwa istimewa yang mana pada masa itu pelanduk putih kecil menendang anjing perburuannya. Okey. Jadi berdasarkan peristiwa istimewa itulah maka para mesuara menamakan kawasan itu yang mana pada ketika itu belum ada nama lagi sebagai Melaka. Kerana pokok yang dibersandar tu. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi ke negeri Johor. Okey. Baiklah. Nama Johor dikatakan berasal daripada perkataan Arab jauhar. Okey, bermaksud batu permata yang bernilai. Dan nama Johor juga disebut dalam Sulalatus Salatin sebagai ujung tanah. Baik. Okey. Seterusnya kita pergi ke negeri Pahang. Negeri kelahiran saya. Okey, baiklah. Asal nama Pahang ni dikatakan diambil bersempena dengan nama pokok Mahang. Okey. Dan dalam Sulalatus Salatin iaitu kitab sejarah Melayu kita, nama Pahang dikenali sebagai Indrapura. Okay? Pura tu bermaksud bandar atau pekan. Dalam sastra lama, pura tu bandar atau pekan. Baik. So Indrapura, kita ada Singapura. Kan? Okey. Baru baiklah. tahu. Seterusnya kita pergi ke Terengganu, Nisa, boleh? Boleh. Okey, baik. Nama Terengganu dikatakan berasal daripada sebutan taring anu, iaitu taring besar seperti gading gajah atau binatang liar yang dijumpai di Pulau Duyung. Baik. Okey. Dan nama Terengganu juga bersempena dengan perkataan terangnya Ganu yang dikaitkan dengan pelangi. Okey. Baiklah, seterusnya kita pergi ke negeri Kelantan. Okey. Baiklah, nama Kelantan dikatakan berasal daripada perkataan kilatan. Iaitu cahaya terang yang dilihat oleh masyarakat Melayu Patani. Baik. Perkataan kilatan ini lama-lama menjadi Kelantan. Kelantan, baik. Okey. Dan nama Kelantan juga, Nisa, diambil bersempena dengan nama pokok gelam hutan atau kelam hutan yang ditemui di pesisir pantai negeri Kelantan dulu. Okey. Itu dia asal usul nama Kelantan. Okey, seterusnya kita lihat negeri Sarawak. Jauh kita terbang, kita tengok asal usul Sarawak. Baik. Nama Sarawak dikaitkan dengan Sungai Serak. Okay. Nama ini lama kelamaan berubah menjadi Sungai Sarawak. Bersempena dengan sejenis galian biji yang disebut Sarawak. Okey, dan terdapat juga, Yunisa, pendapat yang mengatakan nama Sarawak ini diambil daripada panggilan Portugis yang dikaitkan dengan Sarawak, iaitu sejenis logam antimoni. Nama logam tu. Okey. Baiklah, dan seterusnya kita ke negeri Sabah. Okey, negeri Sabah dikaitkan dengan pisang Sabah yang banyak ditanam di pantai barat Sabah, yang menjadi sumber makanan masyarakat di situ juga. Dan nama Sabah juga tercatat dalam sejarah bertajuk Maharaja of Sabah, yang tercatat pada tahun 1877. Baiklah, cikgu, saya ada soalan. Boleh saya bertanya, cikgu? Boleh. Saya nak tahu, betul ke dulu-dulu negeri Pulau Pinang ni sebenarnya sebahagian daripada negeri Kedah? Tapi saya pun tak pasti, betul ke, cikgu? Okey, untuk Nisa tahu jawapannya, kita tunggu selepas ini. Akan dikongsi jawapannya selepas ini. Baik. Boleh, cikgu. Kita tunggu. Okey, baiklah. Dan cikgu yakin masa cikgu tengah terangkan tadi, bukan saja Anissa fokus, murid-murid cikgu di talian juga fokus mendengar setiap penerangan tentang asal-usul nama negeri. Baiklah, sekarang cikgu nak tanya murid di talian, siapa nak cuba ceritakan asal-usul negeri di Malaysia, asal-usul nama negeri di Malaysia. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba dahulu? Azlina nak cuba, cikgu. Okey, Azlina, silakan. Saya nak beritahu kawan-kawan asal-usul nama negeri Pahang.
Nama Okey, teruskan. Pahang diambil bersempena dengan nama pokok Mahang. Dalam Suratul Salatin, nama Pahang dikenali sebagai Indrapura atau Pura. Pura bermaksud bandar atau pekan. Okey, Wah, itu dia. Okey, terima kasih, Adlina. Ya, sangat tepat. Jawapan Adlina tadi, Adlina mengatakan bahawa nama Pahang tu berasal daripada nama pokok Mahang. Mahang. Ya, untuk jawapan Adlina tadi Nisa, Ya. cikgu bagi 5 bintang. 5 bintang. Nisa boleh tolong cikgu catatkan? Boleh, saya akan catatkan Adlina mendapat 5 bintang. Okey. Tahniah. Baiklah, terima kasih dan tahniah Adlina. Okey, seterusnya murid lain. Okey, kamu pilih satu negeri dan kamu cerita asal usul nama negeri tu. Ada yang nak cuba seterusnya? Siapa nak cuba? Rifan nak cuba cikgu. Okey, Rifhan silakan. Saya nak ceritakan asal-usul negeri Selangor. Okey, teruskan Rifhan. Untuk pengetahuan kawan-kawan, nama Selangor dikatakan diambil bersempena dengan pokok mentagau yang banyak terdapat di kuala sungai ketika itu. Pedagang yang singgah di kuala sungai ini kemudiannya menyebut kuala Selangor. Akhirnya menjadi kuala Selangor. Selain itu, nama Selangor juga dikaitkan dengan sejenis serangga, iaitu selangur yang banyak terdapat di sungai ketika itu. Okey, Wow, bagus Rifhan. Jawapan yang bagusnya. Rifhan bagi tu sangat tepat ini, Sa. Ya. Dikatakan nama Selangor tu asal daripada Pokok tadi. pokok mentagau ya. Pokok, Okey, baik. baiklah. Dan juga nama serangga tadi Selangor. Baik. Berapa bintang nak beri kepada Okey, Rifhan? Untuk Rifhan saya sangat puas hati 5 bintang juga untuk 5 Rifhan. bintang juga untuk Rifhan. Tahniah. Okey, tahniah Rifhan. Kak Nisa catatkan ya. Okey, terima kasih Nisa. Okey, seterusnya murid lain. Kita dah dengar asal negeri Pahang, Ya. kan? Kita dah dengar asal nama negeri Selangor. Selangor, Okey, ya. siapa pula? Ada lagi yang nak cuba? Boleh angkat tangan. Siapa nak cuba? Zairin nak cuba cikgu. Okey, Zairin silakan. Saya nak kongsikan asal-usul nama negeri kelahiran saya iaitu Kelantan. Nama Kelantan dikatakan berasal daripada perkataan kilatan iaitu cahaya terang yang dilihat oleh masyarakat Melayu Patani. Perkataan kilatan ini lama-kelamaan menjadi Kelantan. Selain itu, nama Kelantan juga bersempena dengan nama pokok gelam hutan. Okey, tepat sekali jawapan Zairin. Jadi 5 bintang juga untuk Zairin Nisa. 5 bintang untuk Okey. Zairin. Tahniah. Nisa catatkan ya cikgu. Ya. Baik, 5 Seterusnya, bintang. murid lain siapa nak cuba? Ada lagi yang nak cuba? Darwisha cuba cikgu. Okey, Darwisha silakan. Saya nak ceritakan asal-usul negeri Perak iaitu tempat menjadi tempat tinggal saya sekarang. Okey, Perak. Nama Perak dikatakan bersempena dengan kilatan ikan di dalam air yang berkilau seperti perak. Terdapat juga pandangan yang mengaitkan nama Perak dengan warna biji timah putih berkilat yang terdapat di negeri ini. Okey, itu dia negeri Perak ya dikaitkan dengan kilatan di biji timah tu. Okey, Baik. bagus. Jadi 5 bintang juga untuk 5 bintang Darwisha. untuk Darwisha. Okey, baiklah. Tahniah. Tahniah Darwisha. Okey, seterusnya kita dah dengar tadi 4 negeri kan, Kelantan, Pahang, Perak dan Selangor. Baiklah, untuk negeri lain siapa nak cuba? Ada nak kongsikan Murid tentang cikgu? negeri yang lain selain daripada yang 4 tadi? Okey, Adlina silakan. Silakan. Saya nak ceritakan asal-usul negeri Sabah. Okey, Sabah. Untuk pengetahuan kawan-kawan, asal-usul nama Sabah dikaitkan dengan sejenis pisang iaitu pisang Sabah yang banyak ditanam di pantai barat Sabah sebagai sumber makanan. Selain itu, nama Sabah juga tercatat dalam dokumen sejarah bertajuk Maharaja of Sabah pada tahun 1877. Okey, baik. Jawapan Adlina sangat lengkap, Nisa. Tak salah kalau kita bagi dia 5 bintang 5 juga. bintang untuk Adlina. Seterusnya. Baiklah. Seterusnya, negeri lain. Siapa nak kongsikan dengan kawan-kawan di rumah asal-usul negeri lain yang terdapat di Malaysia? Rifan nak cuba untuk negeri Sarawak cikgu. Okey, baik Rifan, silakan. Bagi negeri Sarawak pula cikgu, nama negeri ini dikaitkan dengan Sungai Serak.
Nama ini lama kelamaan berubah menjadi Sungai Sarawak bersempena dengan sejenis galian biji yang disebut Sarawak. Selain itu, terdapat juga pendapat yang mengatakan nama Sarawak diambil daripada panggilan Portugis dikaitkan dengan cerava, iaitu sejenis logam antimoni. Bagaimana cikgu? Bagus. Ya, betul. Bagus. Jawapan Rifan sangat tepat. Ya, Rifan memberi dua versi tentang nama negeri Sarawak. Okey, 5 bintang juga untuk Rifan. 5 bintang lagi untuk Rifan. Okey, Tahniah. baiklah. Ya, seterusnya murid lain siapa nak kongsikan? Ada nak cuba? Okey, Zairin, silakan Zairin. Zairin nak bagi tahu cikgu. Ya. Zairin nak bagi tahu asal usul nama Negeri Sembilan cikgu. Okey, baik. Nama Negeri Negeri Sembilan. Sembilan terbentuk daripada gabungan 9 buah luwak. Luwak asal pada tahun 1773, iaitu Sungai Ujong, Jelebu, Rembau, Johor, Jelai, Ulu Pahang, Naning, Segamat dan Kelang. Manakala perkataan negeri pula dikatakan berasal daripada perkataan nagari dalam dialek Minangkabau yang bermaksud wilayah. Okey, betul. Jadi 5 bintang juga untuk Zairin. Ya, 5 jawapan yang bintang. diberikan lengkap dan tepat. Nisa? Baiklah, tahniah Okey. Zairin. Ya, tahniah Zairin. Okey, seterusnya murid lain nak Ada nak kongsikan. Saya nak cuba cikgu. Okey, Darisha, teruskan. Saya nak bagi tahu asal usul nama negeri Terengganu. Okey, Nama negeri Terengganu. Terengganu dikatakan berasal daripada sebutan taring anu, iaitu taring besar seperti gading gajah atau binatang liar lain yang dijumpai di Pulau Duyung. Nama Terengganu juga bersempena dengan perkataan terangnya anu yang dikaitkan dengan pelangi. Wah, bagaimana cikgu? Ya, jawapan Darwisha juga tepat ya, dan 5 bintang juga untuk Darwisha. 5 bintang, tahniah. Nampaknya tahniah. murid-murid kita semua memberi perhatian dan memberikan jawapan yang bagus. Semua dapat 5 bintang dan 5 bintang 10 bintang semuanya. Diharapkan murid-murid di rumah pun berkongsi jawapan masing-masing. Baiklah, kita akan bertindak seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid kerana masih setia menonton Didik TV KPM. Sekarang kita nak tahu apakah gelaran bagi ketua-ketua negeri di Malaysia. Jom kita tanya Cikgu Asfalila. Silakan Cikgu. Baiklah, terima kasih Nisa. Okey, kalau tadi kita dah tahu tentang asal-usul nama negeri-negeri di Malaysia, Baik. sekarang kita tengok pula ya gelaran bagi ketua-ketua negeri di Malaysia. Okey, baiklah. Ketua negeri ya, Nisa ataupun Raja, dia berperanan ya untuk menjamin keamanan dan keharmonian sesebuah negeri. Macam di Malaysia kita ada 9 buah negeri yang ada institusi raja. Baik. Dan 4 buah negeri pula tidak mempunyai institusi raja. Dan pastinya gelaran mereka juga berbeza. Inilah keunikan dan keistimewaan Malaysia. Baiklah, kita lihat ya gelaran untuk ketua-ketua negeri di Malaysia. Kita ada sultan atau raja, Baik. kita ada juga yang di-Pertuan Besar dan yang di-Pertua Negeri. Baik. Okey. Baik, kita lihat sultan atau raja. Okey, gelaran sultan yang digunakan gelaran sultan digunakan di Kedah, Perak, Selangor, Ya. Pahang, Terengganu dan Kelantan. Okey. Manakala gelaran raja pula digunakan di negeri Perlis. Baiklah, bagaimana dengan negeri Johor Cikgu? Apa panggilan atau gelaran bagi ketua negeri di Johor Cikgu? Okey, kalau negeri Johor gelaran untuk ketua negerinya ialah sultan. Sultan. Baik. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan gelaran untuk yang di Pertuan Besar. Okey. Ya. Gelaran yang di Pertuan Besar ini digunakan di Negeri Sembilan saja. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat di negeri yang tidak mempunyai raja atau sultan ini, Nisa. Okey.
negeri yang tidak mempunyai sultan atau raja ini, gelaran bagi ketua negerinya ialah yang di-Pertua Negeri. Okey, kita lihat 4 buah negeri yang menggunakan gelaran yang di-Pertua Negeri. Untuk ketua negerinya ialah Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah. Baiklah, cikgu, saya ada soalan. Jadi adakah 4 negeri ini, Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah, merupakan negeri yang tidak mempunyai institusi raja, ya? Ya, betul. Ya, kalau 9 buah negeri tadi, ketua negeri dia mempunyai institusi raja. Ya. Negeri dia mempunyai institusi raja. Tetapi bagi 4 negeri ini yang tidak mempunyai institusi raja, kita gelar ketua negeri dia yang di-Pertua Negeri. Baiklah, terima kasih cikgu di atas penjelasan. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat, kita dah lihat yang di-Pertua Negeri, kita dah tahu negeri yang menggunakan gelaran yang di-Pertuan Besar, juga negeri yang menggunakan gelaran sultan atau raja. Dan sekarang cikgu nak tanya murid-murid cikgu di talian yang cikgu yakin sangat memberi perhatian dari awal penerangan cikgu tadi. Baiklah, jom cikgu. Baiklah, untuk negeri yang menggunakan gelaran yang sultan atau sultan, okey, siapa nak cuba untuk bagi tahu kawan-kawan di rumah negeri manakah yang menggunakan gelaran sultan untuk ketua negerinya? Siapa nak cuba? Okey. Saya nak cuba jawab, cikgu. Okey, cuba Adlina, silakan. Negeri yang menggunakan gelaran sultan untuk ketua negerinya ialah Kedah, Perak, Selangor, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Okey, betul Nisa. Okey, negeri yang menggunakan gelaran sultan ialah Johor, Kedah, Perak, Terengganu, Pahang dan Kelantan. Okey, cikgu minta Nisa tolong tampalkan di peta pokok tu. Di bahagian sultan ya tadi. Baik, ya, betul. Ini jawapan yang diberikan oleh Adlina. Okay. Jadi berapa markah Adlina, kita nak bagi Adlina, cikgu? Kita bagi 5 bintang untuk Adlina. 5 bintang. Tahniah. Okey, tahniah Adlina. Okey, seterusnya, negeri mana pula yang menggunakan gelaran raja untuk ketua negerinya? Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey, murid cikgu di Rifan nak talian. cuba, cikgu. Okey, Rifan, teruskan. Negeri yang menggunakan gelaran raja ialah Perlis, cikgu. Okey, betul, tepat jawapan Rifan. Betul. Nisa? Okey. Negeri Jadi yang Nisa, menggunakan gelaran raja ialah Perlis. Perlis. Nisa akan bantu untuk tampalkan jawapannya di Okey, sini. terima kasih. Baik. Okey. Okey. Okey, berapa markah kita nak bagi kepada Rifhan untuk jawapan ini, cikgu? Okey, untuk Rifhan, cikgu bagi 5 bintang juga. 5 bintang juga. Tahniah. Okey, baiklah. Seterusnya, negeri mana yang menggunakan gelaran yang di-Pertuan Besar untuk ketua negerinya? Murid cikgu, siapa nak cuba? Zairin nak cuba, cikgu. Okey, Zairin, teruskan. Negeri yang menggunakan gelaran yang di-Pertuan Besar ialah Negeri Sembilan, cikgu. Okey, betul Nisa. Betul. Negeri Sembilan menggunakan gelaran yang di-Pertuan Besar. Baik, jadi ini jawapannya yang Nisa akan bantu tampakkan. Okey. Berapa 5 bintang? bintang. 5 bintang, 5 juga. untuk Tahniah. Zairin. Nisa catatkan. Okey. Baik. 5 bintang Zairin 5 bintang, Rifan 5 bintang, Adlina juga 5 bintang tadi kerana semua berjaya memberikan jawapan yang betul Okey, baiklah. Seterusnya untuk gelaran yang di-Pertua Negeri. Okey, negeri manakah yang menggunakan gelaran ketua negeri? Okey, baik Darwisha. Silakan. Gelaran yang di-Pertua Negeri digunakan oleh Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah. Okey, betul Nisa jawapan yang diberikan oleh Darwisha tadi. Negeri yang menggunakan gelaran yang di-Pertua Negeri, ialah Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah. Ya, tahniah. Ini jawapan Darwisha. Nisa akan bantu tampalkan di sini supaya murid-murid di rumah pun dapat melihat dan menyimak. Baiklah, jadi berapa bintang untuk Darwisha? Okey, baiklah. Untuk Darwisha juga kita berikan dia 5 bintang. 5 bintang juga. Wah, nampaknya banyak sungguh bintang-bintang yang terkumpul untuk murid-murid kita pada hari ini. Cikgu, saya ada soalan. Ada tak negeri yang tidak mempunyai ketua negeri? Tapi saya rasa saya kira macam cukup ni 13. Ya, betul. Okey.
kita ada 13 buah negeri kan. Okey, jadi 9 buah negeri ada institusi raja. Yang itulah Kedah, Perak, okey, Selangor, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Perlis dan Negeri Sembilan. Okey, manakala soalan Nisa tadi, negeri yang tidak mempunyai raja atau sultan ialah 4 buah negeri tadi, iaitu Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah. Baik Nisa, murid-murid cikgu berjaya berikan jawapan yang betul ya untuk gelaran ketua-ketua negeri di Malaysia. Baik. Dan cikgu nak tanya mereka, uji mereka lagi, apakah kepentingan kita ya murid untuk memupuk sikap taat setia dan menghormati ketua negeri kita ni. Ada seorang murid yang nak cuba. Adina nak jawab, cikgu. Silakan. Cara untuk memupuk sikap menghormati dan taat setia kepada ketua negeri ialah dengan mengenali ketua negeri kita. Okey, itu Adina memberikan cara untuk memupuk sikap taat setia. Okey, cikgu tanya, okey, baguslah Adina, jawapan Adina hampir tepat. Okey, cikgu tanya apakah kepentingan kita ada sikap taat setia dan menghormati ketua negeri kita. Mungkin Zahiri nak cuba jawab. Okey, Zairin. Silakan Zairin. Zairin boleh minta buka mikrofonnya? Kita nak dengar jawapannya. Silakan. Pada pendapat saya, cikgu, kita perlu taat setia dan menghormati ketua negeri supaya kita sama-sama dapat mengekalkan keamanan negara dan dapat mengeratkan terjadinya peristiwa perpecahan kaum. Selain itu, kita perlu menghargai. Saya rasa sudah dapat agak cikgu jawapannya. Agaknya apa jawapan seterusnya? Saya agak Zahiri nak cakap kita perlu menghormati dan bersikap taat setia dengan ketua negeri sebagai tanda kita menghargai jasa mereka memerintah negara dengan adil dan bijaksana. Baiklah, nampaknya murid-murid kita ni berani nak menjawab soalan berapa bintang kita nak beri sebagai ganjaran kepada keberanian murid-murid. Okey, atas keberanian mereka mencuba menjawab soalan cikgu hari ini, kan cikgu bagi 5 bintang. 5 bintang lagi untuk murid-murid tahniah. Murid-murid di rumah pun semua nak menjawab tu cikgu. Baiklah, kita beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di Didik TV KPM. 5 bintang ya cikgu? Ya, 5 bintang. Berapa dah juga? Didik TV KPM. Murid-murid, jom kita kembali ke kelas sejarah kita pada hari ini dengan Cikgu Asfalila. Jom kita teruskan sesi kita untuk kali ini. Silakan cikgu. Baiklah, terima kasih Nisa. Nisa, sebelum kita mulakan kelas hari ini, cikgu dah bagi tugasan pada murid. Baik. Jom kita tengok soalan tugasan tu. Okey, baiklah. Soalannya, dengan menggunakan pelbagai sumber, cari dan ceritakan asal-usul bagi 3 buah negeri pilihan kamu. Ya, dan untuk pengetahuan Nisa dan juga murid-murid di rumah juga, jawapan telah pun dihantar oleh salah seorang murid di talian. Baiklah. Ya, jawapan dalam bentuk video lah. Baik. Mungkin kita boleh saksikan sama-sama. Jom kita saksikan. Negeri Perlis. Nama negeri Perlis diambil dari perkataan Siam, iaitu Prolowi, yang membawa maksud kelapa hanyut. Nama Perlis juga diambil dari perkataan peroleh, yang dikaitkan dengan Sultan Ahmad Jalaluddin Halim Shah II, mengurniakan mandat kepada Raja Sheikh Hussein Jamaluddin kerana membantu Perlis menentang Siam. Pulau Pinang. Nama asal-usul Pulau Pinang ialah Pulau K1. Namun, bagi orang Melayu dari Kedah, mereka menggelarkan Pulau Pinang ialah Tanjung Penaga. Ini kerana terdapat banyak
banyak pokok penaga di pulau tersebut. Nama Pulau Pinang ini juga dikaitkan dengan buah pinang yang merupakan bahan dagangan yang penting bagi pulau tersebut. Melaka. Mengikut sumber Arab, Melaka disebut sebagai Malakai yang membawa maksud perhimpunan para pedagang. Nama Melaka juga diambil bersempena dengan nama pokok, tempat para mesuara berehat dan menyaksikan satu peristiwa yang luar biasa di mana pelanduk putih kecil menendang anjing pemburuannya. Wah, seronok betul saya tonton video tersebut, cikgu. Ya, itu dia Darwisha Dahia ya, dari Darwisha. Sungai Perak. Tahniah. Nak bagi bintang tak cikgu di atas kesungguhan Darwisha berkongsi dengan kita? Ya, untuk kesungguhan dan semangat Darwisha dan juga fakta yang tepat tadi, kita bagi Darwisha 5 bintang. 5 bintang lagi untuk Darwisha. Okay. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey, seterusnya kita ke bahagian uji minda ya. Baik. Cikgu dah terangkan tadi asal usul negeri di Malaysia dan juga gelaran bagi ketua-ketua negeri di Malaysia. Dan cikgu nak tanya murid semula, siapa yang boleh ceritakan asal usul negeri Selangor? Okey, siapa nak cuba? Negeri Selangor. Saya nak cuba, cikgu. Okey, Rifan silakan. Asal usul nama negeri Selangor dikatakan diambil bersempena dengan pokok mentagau yang banyak terdapat di kuala sungai ketika pedagang yang tinggal di kuala sungai ini kemudiannya menyebut Kuala Selangor. Akhirnya menjadi Kuala Selangor. Selain itu, nama Selangor juga dikaitkan dengan sejenis serangga, iaitu Selangor yang banyak terdapat di sungai ketika itu. Baiklah, itu dia jawapan daripada Rifhan. Bagaimana cikgu? Ya, jawapan Rifhan betul, Nisa. Jadi nak bagi bintang tak? Ya, mesti kita bagi Rifhan 5 bintang. 5 bintang juga. Baiklah cikgu, sebenarnya kan kelas kita seronok pada hari ini telah pun tiba di penghujungnya. Saya rasa murid-murid di rumah pun semuanya khusyuk dan seronok tentang sesi kita pada hari ini. Dan saya nak minta cikgu untuk melakukan sedikit rumusan kepada semua yang menonton kita. Silakan cikgu. Okey, baiklah Nisa, apa yang dapat saya rumuskan untuk tajuk pelajaran kita hari ini, iaitu nama-nama negeri di Malaysia dan juga gelaran ketua negeri ya. Sebenarnya dua tajuk ni sangat menarik dan istimewa. Kalau sebelum ni kita cuma tahu nama Kedah, Pahang, Perak, tetapi hari ini kita tahu asal usul nama negeri itu. Yang mana ada negeri yang mendapatkan nama itu daripada warisan alam. Dan begitu juga dengan gelaran ketua-ketua negeri. Itu yang menjadikan Malaysia sangat istimewa dan sewajarnya kita menghargai keistimewaan sejarah negara kita. Baiklah cikgu, saya lihatkan berdasarkan catatan saya, wah, semuanya telah mendapatkan 20 bintang. Banyaknya. Bagaimana dengan prestasi keseluruhan murid-murid kita pada hari ini cikgu? Okey, secara keseluruhannya dengan penglibatan mereka yang sangat bagus, komitmen mereka yang sangat baik, ya, cikgu bagikan keseluruhannya 5 bintang untuk Rifan, untuk Darwisha, untuk Adlina dan juga Zairin. Okey, tahniah dan juga terima kasih semua. Tahniah, anda merupakan murid yang memang bagus. Ya, terima penglibatan kasih. mereka sangat mantap. Ya, betul tu. Bagaimana pula dengan murid-murid yang lainnya yang menonton kita nak mendapatkan lebih latihan pengukuhan atau mungkin bahan pembelajaran cikgu? Okey, untuk murid yang berada di rumah dan jika mereka mahu dapatkan bahan-bahan pelajaran hari ini, mereka bolehlah memuat turun bahan ini dari laman Sesawang Sumberku. Baiklah, murid-murid boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen anda atau boleh minta bantuan ibu dan bapa atau abang dan kakak untuk ke pautan tersebut. Kita sudah pun tiba di penghujung rancangan kita pada hari ini. Sebelum itu, kita nak tinggalkan anda semua dengan 2 rangkap pantun. Sebelum tu, Nisa nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita hari ini. Kita ada Rifhan dari SK Bukit Sentosa, Rawang Selangor, Nuzairin Zarisa dari SK Penggu, Pasir Mas Kelantan, Adlina dari SK Tanah Putih Pekan Pahang dan Darwisha Dahiyah dari SK Sungai Perak. Kita nak mulakan dengan pantun kita. Silakan cikgu. Dengar Yunisa. Ya. Bunga layu di dalam taman, bunga ditanam di kawasan gurun. Warisan negeri usah dilupakan, menjadi kebanggaan turun-temurun. Baiklah, saya beli Cikgu Aspalila. Tampak dara riangnya hati, anggun mawar tersemat di dada.
Ketua Negeri kita hormati, aman negara tiada sengketa. Terima kasih Cikgu Hasfalila dari SK Bukit Sentosa Sarawang. Terima kasih murid-murid di rumah. Terima kasih juga Nisa. Teruskan menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.